Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Esok, seluruh umat Islam, baik di Malaysia maupun di seluruh dunia akan menyambut bulan Ramadan. Ketibaan Ramadan pada tahun ini sudah tentu amat dinanti-nantikan oleh rakyat di negara kita. Tahun ini adalah tahun kedua Ramadan disambut dalam suasana negara masih dibayangi penularan COVID-19. Namun, sambutan Ramadan tahun ini dilihat sedikit berbeza kerana terdapat beberapa kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan seperti kebenaran aktiviti Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri, solat tarawih dan beberapa perkara lain yang telah pun diumumkan. Jika tahun lalu tidak dibenarkan solat tarawih secara berjemaah dan sebagainya, tapi tahun ini kita telah pun membenarkan dengan SOP yang lebih ketat. Walaupun aktiviti sepanjang Ramadan dibenarkan, ianya tidak bermakna kita boleh leka kerana COVID-19 tidak pernah bercuti. Data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, menunjukkan kemungkinan berlakunya gelombang keempat COVID-19. Maka kita bersama-sama perlu mematuhi SOP, apatah lagi di bulan Ramadan terdapat banyak aktiviti seperti Bazar Ramadan, majlis berbuka moreh dan solat tarawih berjemaah. Di Malaysia, walaupun kita masih merekodkan 4 angka kes harian, iaitu di sekitar 1,000 lebih, namun perkembangan ini masih belum menunjukkan kita selamat daripada dijangkiti wabak ini. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau R0 pada jangkaan mengikut kes harian pada 11 April 2021 untuk seluruh negara kembali meningkat kepada 1.06. Mengikut negeri pula, Terengganu merekodkan R0 tertinggi, iaitu 1.56. Dan kita melihat perkembangan terkini COVID-19 di beberapa buah negara yang masih dalam keadaan tidak menentu dan berlakunya turun naik kes harian. Sehingga kini, lebih 134.9 juta kes telah direkodkan dengan 2.918 juta kematian. Jadi kes 134.9 juta, manakala kematian 2.918 juta direkodkan di seluruh dunia. Dan kebanyakan kes dilaporkan melibatkan jangkitan dalam komuniti serta kluster. Ditambah pula dengan penemuan varian baru di beberapa buah negara seperti United Kingdom, Afrika Selatan, Nigeria dan Brazil pada hujung tahun lalu menjadi salah satu faktor berlakunya ketidaktentuan kes pada hari ini. Data terkini daripada WHO menunjukkan India merekodkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 152,879 kes. Diikuti Brazil 93,317 kes. Turki 52,676 kes. Perancis 43,283 kes. Manakala Itali 23,634 kes. Seperti kita baca di dalam media bahawa Perancis, Itali telah memperkenalkan semula lockdown di negara mereka. Sidang khas hari ini juga telah mendengar pembentangan oleh KKM
mengenai situasi serta penilaian risiko bagi tempoh 14 hari pelaksanaan PKPB serta PKPP di negeri-negeri di seluruh negara yang dijadualkan akan tamat pada 14 April 2021. Secara keseluruhannya, KKM mengesahkan status kes COVID-19 di kebanyakan negeri ketika ini menunjukkan trend tidak stabil serta R0 yang semakin meningkat yang melepasi angka 1. Pemantauan status kes COVID-19 di negeri-negeri mendapati trend penurunan iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Sabah. Trend turun naik yang tidak stabil iaitu di Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pahang, wilayah Persekutuan Labuan. Dan trend meningkat adalah di Kelantan dan juga Sarawak. Atas cadangan serta penilaian risiko oleh KKM, Sidang Khas membuat keputusan seperti berikut, iaitu 6 negeri atau wilayah dikekalkan status PKP bersyarat, PKPB, iaitu Selangor, zon merah masih banyak walaupun trend kes menurun. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kawasan merah dan jingga masih banyak. Johor, insiden penurunan, insiden menurun. Zon merah berkurang dan zon hijau, zon kuning meningkat. Pulau Pinang, kadar insiden tinggi dan zon merah masih banyak. Kelantan, kadar insiden dan trend meningkat dengan pertambahan zon merah. Manakala Sarawak, kadar insiden meningkat dan pertambahan zon merah. Oleh itu, 6 negeri ini kekal dengan status PKPB. Manakala 10 negeri iaitu Perlis, seluruh negeri kini berada dalam zon hijau. Kedah, insiden kekal rendah, zon merah dan jingga berkurangan, kuning bertambah, kecuali PKPB di Kuala Muda yang masih zon merah. Perak, insiden kekal rendah, zon hijau bertambah dan zon merah berkurangan. Melaka, insiden kekal rendah dengan pertambahan zon kuning. Negeri Sembilan, trend menurun dengan peningkatan zon hijau kecuali daerah Seremban yang masih zon merah. Pahang, insiden tidak stabil dan zon hijau serta kuning berkurangan. Terengganu, insiden stabil dan zon hijau bertambah. Sabah, insiden kekal rendah, zon hijau berkurangan dan zon merah bertambah. Wilayah Persekutuan Putrajaya tiada zon merah, manakala wilayah Persekutuan Labuan insiden tidak stabil, terdapat 2 zon jingga dan tiada zon hijau. Oleh itu, 10 negeri dan wilayah ini terus kekal dengan status PKP pemulihan. Pengekalan dan pertukaran status PKPB dan PKPP bagi negeri-negeri ini akan berkuat kuasa mulai 15 April 2021 sehingga 28 April 2021, kecuali Sarawak yang bermula esok 13 April sehingga 26 April 2021. Walau bagaimanapun, rentas negeri masih tidak dibenarkan, kecuali bagi aktiviti pelancongan dari negeri PKPP ke negeri PKPP melalui konsep Green Travel Bubble menggunakan syarikat dan agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTAX, Kementerian Pelancongan. Walau bagaimanapun, rentas daerah masih dibenarkan seperti biasa, kecuali di negeri Sabah, di Sabah dan Sarawak yang masih tidak membenarkan rentas daerah di atas keputusan kerajaan masing-masing.
Setelah kerajaan mendapat berbagai-bagai permohonan daripada peniaga, daripada rakyat mengenai keperluan untuk membeli keperluan makanan untuk bersahur, terutamanya yang melibatkan warga bujang. Sebelum ini, operasi di restoran ataupun kedai makan atau warung dihadkan sehingga pukul 12 malam. Daripada 6 pagi sehingga 12 malam atau mengikut syarat lesen yang dikeluarkan oleh PBT. Jadi, jika 12 malam kedai sudah pun ditutup, kedai makan sudah ditutup, ianya akan menimbulkan kesukaran kepada warga yang memerlukan makanan untuk bersahur. Selepas mengambil kira semua pandangan serta keperluan khususnya orang bujang dan lain-lain untuk mendapatkan makanan bersahur, maka mesyuarat bersetuju, iaitu semua restoran, warung, gerai, kedai makan atau coffee house di hotel, kedai makanan segera atau perkhidmatan penghantaran dibenarkan melanjutkan operasi mereka sehingga waktu sahur, sehingga selepas waktu sahur, iaitu pukul 6 pagi atau mengikut waktu yang ditetapkan oleh syarat lesen mereka. Jadi ini bermakna selepas ini kedai makan diteruskan dan sehingga sahur. Jadi mereka yang ingin membeli makanan untuk bersahur boleh membeli berbungkus atau boleh makan di restoran yang dibuka untuk membantu mereka mendapatkan makanan bersahur. Walau bagaimanapun, kebenaran ini hanya terpakai sepanjang bulan Ramadan saja. Okey. Manakala terdapat restoran ataupun kedai makan di dalam pasaraya, dan ini adalah mengikut waktu operasi pasaraya tersebut. Kita tahu ada kedai-kedai di dalam pasaraya, restoran dan sebagainya, tetapi pasaraya tutup pukul 10. Seluruh Malaysia pasaraya tutup pukul 10. Shopping kompleks tutup pukul 10. Jadi ianya tertakluk kepada waktu shopping kompleks tersebut. Sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan penganjuran majlis berbuka puasa. Seperti kita tahu, banyak kementerian, syarikat yang menganjurkan majlis berbuka puasa, dan kita bersetuju untuk membenarkan. Begitu juga dengan buffet Ramadan di hotel, di restoran dan lain-lain premis makanan. Kita benarkan dengan SOP yang ketat yang telah pun kita tetapkan. Mengenai bilangan kehadiran di kawasan PKPB dan juga PKPP, jika buffet Ramadan, maka kita membenarkan dengan syarat ianya ada penjarakan sosial di antara pengunjung yang makan, dan juga SOP tentang kedudukan meja juga yang perlukan 2 meter. Jarak itu dipatuhi, ya. Walaupun bagaimanapun, untuk majlis berbuka puasa, sama ada dibuat di pejabat, di dalam dewan dan sebagainya, di kawasan PKPB seperti biasa, 50% daripada keluasan tempat ataupun mengikut 50% daripada kapasiti sebenar. Manakala di kawasan PKPP 100%, tetapi mesti mempunyai penjarakan sosial, seperti di majlis-majlis lain di kawasan PKPP.
Antara SOP am bagi bufet Ramadan dan majlis berbuka puasa, kita perlu ditetapkan dan ditandakan secara jelas laluan khas keluar masuk tetamu dan pelanggan dan perimeter kawasan majlis tempat berbuka puasa, terutamanya bagi penganjuran majlis di tempat terbuka atau rumah persendirian. Mengenai kaunter pendaftaran hendaklah diwujudkan di pintu masuk yang bertujuan memastikan bilangan kehadiran, membuat pemeriksaan suhu badan dan mendaftarkan tetamu menggunakan aplikasi MySejahtera atau secara manual. Kalau bufet Ramadan, saya percaya sudah ada booking dan sebagainya. Jadi lebih mudah untuk dikawal. Melakukan pembersihan dan disinfeksi mengikut garis panduan KKM sebelum dan selepas majlis berbuka ataupun bufet Ramadan di kawasan ruang majlis, ruang makan, kerusi dan meja, alatan catering, surau dan lain-lain. Memperbanyakkan tempat hidangan bufet bagi mengelakkan tetamu dan pelanggan tertumpu atau bersesak di satu-satu tempat sahaja. Walaupun bufet dibenarkan, tetapi kita mensyaratkan bufet yang disenduk oleh pramusaji. Ya. Dibantu oleh pramusaji. Pramusaji yang menyenduk makanan dan sebagainya. Dan waktu beratur pun mesti mempunyai penjarakan, meja pun mempunyai penjarakan dan sebagainya. Walaupun kita di majlis berbuka puasa, kita sebenarnya menggalakkan penyediaan dom tu, iaitu tidak secara bufet. Kita menyediakan tempat makan yang berhidang. Walaupun jika bufet dilaksanakan, mesti ada pramusaji untuk menyenduk makanan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita benarkan dan kita harap SOP ini dapat dipatuhi, ya, kerana jika melanggar SOP, tindakan akan diambil kerana syarat kita di setiap bufet ataupun majlis berbuka puasa yang diadakan mesti disediakan pengawas untuk mengawasi perjalanan majlis tersebut. Penggunaan surau juga tertaluk kepada SOP yang ketat, iaitu kedudukan sewaktu solat dan sebagainya perlu penjarakan sosial 1 meter, manakala kita juga menggalakkan membawa sejadah sendiri. Kita galakkan di surau-surau, sama ada di hotel ataupun di kawasan sewaktu majlis berbuka puasa diadakan. Mengenai aktiviti keagamaan di masjid dan surau pada bulan Ramadan, sidang mesyuarat pada dasarnya bersetuju seperti yang saya umumkan untuk membenarkan aktiviti solat tarawih di masjid dan surau pada bulan Ramadan serta aktiviti agama yang lain. Begitu juga dengan majlis berbuka puasa di masjid dan surau. Kita juga membenarkan. Walaupun seperti kita tahu yang SOP yang berkaitan dengan keagamaan Islam ini ianya dikawal oleh kerajaan negeri masing-masing. Saya difahamkan setiap kerajaan negeri, setiap pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri telah pun mengumumkan SOP masing-masing. Sama ada dari segi jamuan berbuka puasa, ada yang berbungkus dan sebagainya. Begitu juga dengan aktiviti di dalam masjid seperti tadarus, tazkirah dan sebagainya. Semuanya telah diumumkan oleh kerajaan negeri masing-masing. Jadi bolehlah merujuk kepada SOP di pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Hari ini saya ingin mengumumkan mengenai PKPD di Sabah.
Kerajaan hari ini melaporkan situasi kes COVID-19 di kampung Meruntum, Putatan, Sabah. Sehingga semalam, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan 71 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatifnya sebanyak 5 kes positif COVID-19 direkodkan. KKM mengesahkan berlaku peningkatan kes di lokaliti ini serta terdapat 62 sampel ujian saringan yang masih menunggu keputusan. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dalam jawatan kuasa teknikal PKP dan atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD diperketatkan di kampung Meruntum, Putatan, Sabah berkuat kuasa pada 13 April sehingga 26 April 2021. Seperti biasa, tujuannya PKPD ini untuk pengesanan awal kepada kes-kes dan bagi kita menyekat penularan COVID-19 di kawasan tersebut. SOP-nya sama saja dengan SOP PKPD, boleh dirujuk di dalam website MKN. Secara ringkasnya, saya ingin maklumkan tentang Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,338 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 14,897 anggota telah melakukan 61,703 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Semalam, PDRM telah menahan 111 individu atas kesalahan engkar SOP dan daripada jumlah itu, 101 di kompaun manakala 10 di reman. Kita dapati kes meningkat semula dari segi kegagalan pematuhan SOP. Satu ketika kes menurun sehingga 2 digit. Tetapi kali ini meningkat semula. Dan aktiviti pusat hiburan meningkat balik menjadi kes yang tertinggi sebanyak 36 kes. Dulu apabila kita umumkan denda RM10,000, kes yang melibatkan tempat hiburan ini telah pun jauh berkurangan hingga satu digit saja. Tapi sekarang mungkin mereka tidak merasakan mereka tidak boleh dikenakan tindakan kerana banyak yang tak setuju dengan RM10,000. Akhirnya kes meningkat semula. Kita berharap pihak polis terus mengenakan tindakan kepada aktiviti pusat hiburan ini dengan maksimum denda kompaun yang maksimum, kerana di bawah ordinan darurat tersebut bahawa mereka masih boleh dikenakan kompaun maksimum. Ya, jadi kita tidak ada diskaun bagi kes yang melibatkan pusat hiburan seperti ini. Mengenai kawalan sempadan, Ops Benteng semalam telah berjaya menahan 27 parti dan merampas 6 buah kenderaan darat dalam operasi yang dilakukan di seluruh negara, dan dalam operasi tersebut sebanyak 40 buah bot dan kapal turut dikesan di perairan. Sebanyak 256 sekatan jalan raya SJR Ops Benteng telah dilaksanakan di seluruh negara. Jadi saya kira itu sajalah yang saya nak sampaikan. Perkara lain yang tidak sempat saya sampaikan boleh dirujuk melalui media rilis yang akan saya buat sebentar lagi. Saya buka kepada soalan. Tok Sri, Kerajaan Negeri Kelantan mengumumkan bazar Ramadan dan Aidilfitri di seluruh negeri itu dibatalkan. Jadi soalan saya, adakah pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa untuk membatalkan perkara yang telah dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan? Sepatutnya apabila MKN menetapkan sesuatu kebenaran, membenarkan sesuatu perkara dilaksanakan dan SOP telah ditetapkan, sepatutnya ianya diikuti oleh setiap negeri di seluruh negara. Walaupun kita berpandangan bahawa kerajaan negeri boleh menggunakan budi bicara mereka berdasarkan kes yang berlaku di negeri mereka. Mereka juga, saya percaya, menerima pandangan daripada pihak Kementerian Kesihatan di negeri mereka. Jadi kita telah membuat
keputusan bersama dengan KKM. Saya berbincang dengan KKM, Kajian Negeri boleh membuat peraturan yang lebih ketat jika mereka merasakan itu perlu. Yang tak boleh mereka lakukan adalah melonggarkan apa SOP yang telah standard yang ditetapkan oleh Kajian Persekutuan. SOP kita tetapkan, tapi mereka membuat SOP yang lebih longgar. Itu kita tidak benarkan. Tetapi kalau mereka membuat SOP yang lebih ketat, kerana bagi mereka itu perlu dilaksanakan untuk mengawal keadaan di negeri mereka, kita benarkan. Jadi, walaupun SOP general kita sudah pun ada. Walaupun kita mengharapkan, kita meminta supaya Kajian Negeri, kalau boleh, perlu patuh kepada SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan supaya kita boleh standardiskan setiap SOP yang dikeluarkan supaya tidak mengelirukan rakyat di negeri-negeri yang berbeza-beza seperti ini. Datuk Seri, adakah kerajaan akan mewajibkan rakyat untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 kepada mereka yang ingin keluar negara atau hendak merentas negeri? Bagaimana Datuk Seri melihatkan? Ya. Seperti kita tahu, pengambilan vaksin ini bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi diberikan pilihan oleh rakyat. Walaupun kita menyeru kepada rakyat untuk kepentingan kesihatan mereka, walaupun tiada perkara ini tidak dianggap wajib dan tidak boleh dihukum kalau tidak mengambil vaksin, tetapi kita memohon kepada rakyat demi kesihatan diri dan keluarga serta masyarakat, ambillah vaksin ini. Tapi untuk keluar negara, kita tidak membincangkan lagi perkara ini. Kerana kebenaran keluar negara sekalipun tertakluk kepada negara yang akan mereka pergi. Sebagai contoh, kita mendapat perkabaran sama ada ini akan dilaksanakan atau tidak. Kita mendapat perkabaran bahawa untuk musim haji ini, jika dibenarkan menunaikan musim haji, saya difahamkan, kali ini belum diumumkan lagi, saya difahamkan kemungkinan besar Kerajaan Arab Saudi mewajibkan mereka yang menunaikan haji perlu mengambil vaksin. Kalau itu disyaratkan, maka mungkin mereka yang ingin mengerjakan haji terpaksa mengambil vaksin terlebih dahulu. Tapi perkara ini masih tiada dalam perbincangan kajian. Kita tunggulah. Kita tunggu daripada negara-negara yang berkaitan untuk membuat polisi tentang kemasukan rakyat asing ke negara mereka. Datuk Seri, masih terdapat segelintir pihak tidak bertanggungjawab cuba mengasuk rakyat dan menyebarkan berita palsu agar tidak menerima suntikan vaksin seperti AstraZeneca. Kerana laporan luar negara mendakwa ia boleh mendatangkan mudarat dan mencetuskan ketidaktenteraman dalam kalangan rakyat. Bagaimana kerajaan mengatasi perkara ini supaya rakyat tidak takut untuk mengambil vaksin selain daripada Sinovac dan Pfizer? Ya, saya percaya Kementerian Sains dan Teknologi dan Kementerian Kesihatan akan memberikan penjelasan tentang perkara ini. Ya, kita tahu banyak fake news yang bertebaran di negara kita ini. Sebab itulah kerajaan baru-baru ini telah memperkenalkan ordinan darurat mengenai fake news ini, yang mana tindakan boleh diambil untuk mendapatkan perintah mahkamah untuk menurunkan fake news tersebut, dan kegagalannya boleh menyebabkan tindakan hukuman denda boleh dikenakan. Saya lihat bukan setakat AstraZeneca, tapi fake news terus diedarkan, disebarkan di seluruh negara. Semalam saya mendapat satu audio daripada Kelantan yang marah-marah kepada kerajaan dan sebagainya kerana mengikut kata beliau PKP akan dilaksanakan di Kelantan. Sedangkan hari ini baru saya mengumumkan Kelantan terus kekal sebagai negeri PKPB, bukan PKP. Jadi jelas menunjukkan bahawa penyebaran berita-berita jahat seperti ini terus dilakukan yang boleh menyebabkan berlaku panik di Kelantan. Bayangkan kalau PKP betul-betul, kalau percaya bahawa berita itu benar,
tentu akan berlaku panic buying dan sebagainya, pembelian panik berlaku di Kelantan. Tapi saya harap rakyat tidak perlu percaya kepada berita-berita yang tak sahih ini, kerana jika ada pengumuman mengenai PKP, PKPD, PKPB dan sebagainya, hanya akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Dan pastinya sayalah yang akan mengumumkan. Jadi tunggulah pengumuman yang sebenar sebelum disebarkan berita-berita palsu, kerana jika ada laporan tentang berita ini, mungkin mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, terima kasih.